Bantu Parti Mahathir, akhirnya Osman ditendang. Guan Eng cabar Zuraida, dedah semua surat. Ashraf Wajdi, pelawak Syed Saddiq masuk UMNO. Tertarik dengan Muhyiddin, 545 ahli amanah sertai PPBM. Keahlian bekas Menteri Besar Johor Osman Sapian lucut serta-merta secara automatik susulan tidakkannya yang didakwa membantu kempen calon bebas pada pilihan raya kecil Dun Slim baru-baru ini. Justru kata pengurusi Lembaga Disiplin Megat Najmuddin, adun kempas itu tidak perlu didakwa di depan Lembaga Disiplin Parti atas tindakannya. Mengikut Perlembagaan Bersatu Fasa 10.2.3, Datuk Osman telah secara automatik atau serta-merta terlucut keahlian beliau dalam Parti Bersatu. Tak perlu didakwa depan Lembaga Disiplin. Setiausaha Agung Bersatu boleh memberitahu kepada umum bahawa Datuk Osman tidak lagi merupakan ahli Bersatu kerana tingkah laku beliau sendiri, katanya kepada Malaysia Kini. Dia berkata demikian apabila ditanya mengenai adakah Osman sudah dipanggil oleh pihak Lembaga Disiplin dan tindakan yang diambil susulan tindakan Osman yang didakwa membantu calon bebas di PRK Slim baru-baru ini. Baru-baru ini tular video yang menunjukkan Osman dipercayai sedang berucap berkempen menyokong calon bebas iaitu Amir Kushairi Muhammad Tanusi ketika di PRK Slim. Bagaimanapun, Osman mendakwa kehadirannya di Slim, Perak sekadar untuk bertemu rakan lama sambil makan angin dan menegaskan tindakan beliau itu tiada kaitan dengan politik. Osman bagaimanapun enggan mengulas mengenai kenyataan Megat Najmuddin itu ketika dihubungi. Saya tak nak komen, jawabnya ringkas. Sebelum ini, Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu berkata, Bersatu menyerahkan sepenuhnya kepada Lembaga Disiplin Parti itu untuk menentukan tindakan terhadap Osman berhubung tindakannya itu. Ahmad Faizal berkata, jawatan kuasa Lembaga Disiplin sebelum itu perlu menyiasat dan memanggil Osman untuk memberi keterangan. Dun Johor memiliki 56 kerusi dengan agihan sebelum ini adalah UMNO dan DAP masing-masing 14, Bersatu 12, MIC 2, PAS 1, Amanah 9 dan PKR 4. Ia menjadikan Kerajaan Perikatan Nasional mempunyai 29 kerusi berbanding Pakatan Harapan 27 kerusi. Manakala majoriti mudah bagi membentuk kerajaan baru di Johor ialah 29 kerusi. Namun, jika Osman bertindak menyertai pejuang iaitu Parti Serpihan Bersatu dan bersama Pakatan Harapan, maka sidang Dun Johor negeri itu akan tergantung. Ini akan menyaksikan jumlah kerusi diperoleh Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional masing-masing terikat kepada 28 kerusi. Pada 3 Jun lalu, Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar memberi amaran untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri bagi membolehkan pilihan raya baru diadakan jika perbuatan kuasa berlaku. Pengerusi Perhubungan UMNO Johor, Hasni Muhammad, dilantik sebagai Menteri Besar baru bulan Februari setelah Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin yang juga adun gambir membawa partinya keluar dari Pakatan Harapan. Beliau menggantikan Dr. Syahrudin Jamal dari Bersatu yang dilantik sebagai Menteri Besar ke-17 pada 14 April 2019. Ini adalah pelantikan Menteri Besar Johor yang ketiga dalam tempoh kurang 3 tahun selepas pilihan raya umum ke-14 pada 9 Mei 2018. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng mencabar Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Zuraida Kamaruddin mendedahkan semua surat yang berkaitan dengan projek sisa pepejal Taman Beringin atau PSPTB bernilai RM170.3 juta. Katanya, Zuraida merupakan bekas rakan sekerja dalam Kerajaan Pakatan Harapan, tidak boleh berselindung di belakang Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Zuraida Kamaruddin main helah politik bila cuba kaitkan keputusan Kabinet pada 2018 untuk memotong 10% daripada harga kontrak yang diluluskan oleh Barisan Nasional. Sebagai bukti saya sendiri yang buat rundingan terus, beliau hadir dalam mesyuarat Kabinet yang buat keputusan memotong harga kontrak Barisan Nasional sebanyak 10% demi menjimatkan wang negara. Beliau tidak boleh berselindung di belakang SPRM untuk tidak mendedahkan semua surat yang berkaitan dengan projek sisa pepejal Taman Beringin atau PSPTB bernilai RM170.3 juta tersebut. Dedahkan semua surat berkaitan dari saya sekiranya ada. Zuraida sendiri, Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan KSU KPKT, Zuraida tidak harus mendakwa bahawa ada surat sedemikian tetapi tidak berani mendedahkan surat berkenaan secara umum, katanya dalam suatu kenyataan. Beliau berkata demikian selepas Setiausaha Politik Zuraida
Nur Hizwan Ahmad menunjukkan beberapa pucuk surat sebagai bukti menteri itu tidak terlibat dalam sebarang rundingan terus berhubung projek di KPKT. Nur Hizwan dalam satu sidang media berkata bahawa dia mempunyai beberapa surat termasuk surat cadangan dari Kementerian Keuangan atau MOF dan surat dari kontraktor Bumi Segar Indah atau BSI yang ditujukan kepada KPKT. Dia menambah dalam surat bertarikh 21 Ogos 2018, MOF mengarahkan KPKT melengkapkan permohonan baru di Pusat Pemindahan Sisa Pepejal dan menghantar semula dalam 14 hari. Surat itu ditandatangani oleh Ketua Setiausaha KSU MOF. Berikutan itu, Hizwan memberitahu bahawa Ketua Setiausaha KPKT telah mengirim surat permohonan pada 30 Ogos 2018 ke Pejabat Belanjawan Nasional yang berada di bawah bidang kuasa MOF. Dalam surat lain oleh BSI yang bertarikh 29 November 2019, katanya kontraktor mendedahkan bahawa Ketua Setiausaha KPKT bahawa mereka telah membincangkan masalah itu dengan Lim pada 26 November 2019. Ini bermaksud bahawa ada perbincangan antara kontraktor dan mantan Menteri Keuangan Lim Guan Eng, kata Nur Hizwan. Beliau menambah Zuraida sama sekali tidak tahu mengenai hal ini dan menurut panduan kementerian, sebarang rundingan terus tidak memerlukan persetujuan menteri. Bagaimanapun Guan Eng mendakwa mustahil bagi seorang menteri tidak tahu mengenai projek sebesar 170 juta ringgit. Tidak mungkin projek sebesar ini diluluskan tanpa pengetahuan beliau. Sekiranya benar permohonan dibuat tanpa pengetahuan Zuraida, KSU boleh dikenakan tindakan disiplin. Saya tidak percaya bahawa KSU KPKT ialah seorang yang sanggup bertindak khianat sedemikian walaupun terhadap seorang menteri pengkhianat Pakatan Harapan. Jika terdapat mana-mana cadangan atau permohonan kepada MOF yang berkaitan dengan KPKT, perkara tersebut akan dirujuk dahulu kepada KPKT untuk proses seterusnya. Sekiranya ada surat arahan dari saya, Zuraida sudah tentu akan dedahkannya jauh lebih awal, katanya. Sementara itu, bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia KPDN HEP Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat yang diwar-warkan oleh Zuraida adalah daripada MOF yang berunding semula harga berkaitan projek-projek zaman Barisan Nasional. Seingat saya, Kabinet Pakatan Harapan masa itu ada membuat keputusan supaya projek-projek yang telah diberikan LOA iaitu surat setuju terima oleh Kerajaan Barisan Nasional hendak dirunding semula harga bertujuan mengurangkan kos projek. Urusan ini dipertanggungjawab kepada MOF, katanya kepada Malaysia Kini. Tambahnya, selepas MOF menyelesaikan rundingan harga, kementerian asing-asing akan mengambil alih dalam pelaksanaan. Apabila diberi kelulusan oleh MOF, maka tanggungjawab pelaksanaan di bawah kementerian yang berkaitan, tambah beliau. Untuk rekod pada persidangan Dewan Rakyat 24 Ogos lepas, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz mendedahkan sepanjang pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan selama 22 bulan. Ia telah meluluskan 101 projek atau perolehan kerajaan bernilai 6.61 bilion ringgit secara rundingan terus. Zuraida yang juga Menteri KPKT Pentadbiran Pakatan Harapan menegaskan beliau tidak terlibat dalam sebarang pemberian projek secara rundingan terus dan menyatakan dua projek KPKT yang diluluskan dibuat di luar pengetahuannya. Sabtu lepas, Guan Eng mencabar Zuraida akan mendedahkan surat berkaitan satu daripada dua projek KPKT yang diluluskan secara rundingan terus ketika pentadbiran Pakatan Harapan. Lim mendakwa PSPTB bernilai 170.3 juta ringgit itu dimohon sendiri oleh KPKT kepada Kementerian Keuangan. Syed Saddiq Said Abdul Rahman mendakwa politik wang dalam bersatu dan langkah syariatan mendorongnya mahu membuat gerakan baru dalam politik. Ekoran itu, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, mempelawa ahli parlimen Muar itu menyertai pihaknya. Oh, rupanya salah satu punca Syed Saddiq Said Abdul Rahman tinggalkan Tun M dan bersatu kerana budaya politik wang yang membara. Kalau macam tu, jom sertai Pemuda UMNO. 22 bulan kami ditakdirkan sebagai pembangkang. Alhamdulillah, Pemuda UMNO telah banyak berubah. Proses penyaringan dan penyucian semula jadi berlaku apabila UMNO hilang kuasa yang mengejar projek dan memperhitungkan wang lebih dahulu, meninggalkan wadah kononnya atas nama berhijrah yang tinggal terus bermuasabah, melakukan koreksi diri dan sama-sama membangunkan kembali wadah dengan wajah dan iltizam baru untuk meninggalkan budaya lama yang bobrok demi sebuah perjuangan, tulisnya dalam media sosialnya. Beliau merujuk kepada kenyataan Syed Saddiq dalam wawancara dengan sebuah portal baru-baru ini. Bagaimanapun, tawaran Ashraf Wajdi itu ditentang ramai netizen dan penyokong UMNO yang tidak mahu Syed Saddiq menyertai sayap UMNO. Akhirnya, Ashraf Wajdi akur dan menulis, rupanya ramai tak nak Syed Saddiq masuk Pemuda UMNO. Saya akur suara akar umbi.
545 ahli amanah Kota Raja mengumumkan keluar parti, berkuat kuasa serta-merta dan menyertai PPBM kerana tertarik dengan kepimpinan Presiden parti itu yang juga Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Borang keahlian itu diserahkan wakil kumpulan berkenaan yang juga bekas naib pengerusi 3 amanah Kota Raja Jaafar Samsudin kepada pengerusi Badan Pimpinan PPBM Selangor Abdul Rashid Asari. Menurut Jaafar, antara faktor membuatkan mereka tertarik menyertai PPBM adalah sifat kesederhanaan dan kepimpinan ditonjolkan Muhyiddin selain keupayaannya menjaga kebajikan rakyat tatkala penularan pandemik COVID-19 ketika ini. Kita lihat kepimpinan amanah tidak memainkan peranan penting dalam membela rakyat. Aspek penjagaan kawasan dan keprihatinan kepada ahli. Ahli parti rasa tidak terbela walaupun sekian lama bekerja untuk parti. Disebabkan itu, kami memilih untuk bersama PPBM dan Perikatan Nasional yang wadah perjuangannya untuk membangun serta membela rakyat. Sebagai anak jati Kota Raja, diharapkan parti ini dapat membawa perubahan di kawasan kami, katanya yang juga bekas ahli jawatankuasa amanah Selangor pada sidang media. Dalam pada itu, Abdul Rashid menafikan dakwaan kira-kira 3,000 ahli PPBM Selangor keluar parti kerana pihaknya hanya mengesan 122 ahli sahaja yang meninggalkan parti berkenaan setakat ini. Katanya jumlah ahli yang keluar parti itu turut melibatkan 3 ahli Dewan Undangan Negeri Selangor PPBM bagi kawasan Kuang, Jeram dan Batang Kali untuk menyertai pejuang yang diasaskan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Beliau berkata, jumlah ahli PPBM di Selangor setakat ini sudah melebihi 50,000 orang dengan 5,000 terdiri daripada kalangan bukan Melayu. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.